Kenapa menentang GST? Kalau cukai barang dan perkhidmatan GST itu bagus, kenapa nak tentang? Menurut penyokong sistem percukaian ini, banyak negara telah melaksanakan GST dan didakwa mampu menambah pendapatan kepada kerajaan yang kemudiannya dinikmati rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika cuba menjustifikasi pengenaan semula GST berkata ia sebagai satu cara efektif menambah pendapatan negara bagi menangani kenaikan inflasi dan kos sara hidup rakyat. Menurut laporan media, beliau menjelaskan bahawa kerajaan berminat mengembalikan cukai berkenaan kerana mahu mengembangkan asas pendapatan dan menanggung beban subsidi awam. Persoalannya, negara manakah yang memperkenalkan GST untuk mengawal inflasi? Sejujurnya, GST tidak akan mengurangkan inflasi. Malah jika ia tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, perkara sebaliknya akan berlaku dan inflasi boleh menjadi lebih tinggi. Setiap kerajaan di dunia ini akan sentiasa cuba mengutip cukai berdasarkan bajet. Setiap kali cukai untuk satu jenis sebarangan diturunkan, cukai barangan lain akan dinaikkan demi menyeimbangkan keperluan bajet. Akhirnya, inflasi tetap berlaku. Bagaimana pula dengan Makcik Kia, penjual nasi lemak tepi jalan? Makcik Kia tidak pernah membayar cukai, tetapi terpaksa juga menaikkan harga nasi lemaknya kerana beliau membayar harga bahan dan pengangkutan yang sudah dicampur dengan GST. Pendapatan Makcik Kia tetap tidak bertambah kerana kos pengeluarannya meningkat. Tetapi pembeli nasi lemak yang terkesan kerana terpaksa membayar lebih setiap kali mengeluarkan wang mereka untuk menikmatinya. Ini berlaku kepada semua barang dan perkhidmatan yang dikenakan GST yang pasti dijual dengan harga yang lebih mahal walaupun sama kualitinya sebelum adanya cukai ini. Jom kita rentas beberapa negara yang mengenakan GST. Adakah mereka dapat mengawal inflasi? Menurut Trading Economics sebertarikh 3 Jun 2022, inflasi di Australia ialah 5.1%, Kanada 6%, New Zealand 6.9%, Singapura 5.4% dan India 7.79%. Sementara Malaysia juga mengamalkan cukai jualan dan perkhidmatan SST mengalami inflasi sebanyak 2.3% sahaja. Jauh lebih rendah berbanding dengan negara-negara yang menggunakan sistem GST. Untuk rekod, data tersebut bukan inflasi makanan yang pastinya lebih tinggi. Tetapi kalau GST tidak bagus, kenapa Persekutuan Pengilang Malaysia FMM mengalu-alukannya? Presiden FMM Tan Sri Sotian Lai berkata, pihaknya berpandangan GST adalah rejim cukai yang lebih telus dan berkesan berbanding SST selain mampu memperluaskan asas hasil negara, seterusnya mengurangkan nisbah hutang kerajaan serta mempercepatkan langkah penyatuan fiskal. Sungguh pandangan ini langsung tak masuk akal. Semasa Kerajaan Barisan Nasional menggunakan GST, adakah asas hasil negara semakin luas dan nisbah hutang kerajaan berkurang? Sedangkan apa yang berlaku hanya penambahan cukai daripada rakyat termasuk orang miskin, bukan penjanaan hasil daripada perkembangan industri baru. Sebaliknya, sehingga hari ini negara masih terbeban dengan hutang yang dibawa oleh One Malaysia Development Berhad, 1MDB dan SRC International yang tiada pendapatan. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz, sehingga akhir Februari 2022, jumlah keseluruhan hutang 1MDB bernilai kira-kira 38.8 bilion ringgit, merangkumi 32.3 bilion ringgit hutang prinsipal dan 6.5 bilion ringgit faedah. Jom Channel ingin bertanya kepada pemimpin UMNO Barisan Nasional yang kini menyokong GST. Jawablah dengan jujur, adakah pengenalan semula GST ini bertujuan untuk membayar hutang 1MDB? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.